Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Fatihah binti Mahdi Iskandar. Pada hari ini, saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tentang cabaran kelestarian, etika dan peradaban dalam sains dan teknologi. Saya akan menerangkan apa itu cabaran. Cabaran ialah sesuatu halangan yang perlu kita tempuhi untuk melestarikan adat dan etika dalam sains dan teknologi. Di sini, saya akan terangkan apa itu definisi sains, teknologi dan etika. Sains ialah satu cabang ilmu yang dianalisa menggunakan 154 panca indera dan serta fahaman sendiri yang dapat diterima oleh akal. Apakah itu teknologi? Teknologi pula ialah berkaitan dengan sains gunaan yang berkaitan dengan sains yang digunakan bertujuan untuk industri, pertanian dan perubatan. Apakah itu etika? Etika pula merujuk kepada prinsip moral, akhlak atau nilai yang menjadi pegangan seorang individu atau sekumpulan masyarakat ketika berinteraksi atau berhubung dengan pihak yang lain, sama ada ia adalah manusia atau bukan manusia. Seperti yang dapat saya jelaskan, penemuan pelbagai teknologi baru ditemui seperti pengklonan dan pembedahan. Di sini saya dapat simpulkan bahawa saintis haruslah menjaga etika dan peradaban ketika melakukan pengklonan dan pembedahan. Khususnya ialah sains dan Islam memegang prinsip yang sehala. Etika yang perlu dipatuhi dan dipelihara agar kemudahan sains dan teknologi tidak disalahgunakan dalam kehidupan. Etika bertujuan menjaga kepentingan manusia daripada kerakkusan sains. Hal ini kerana apabila sains dan teknologi berkembang dan saintis menyalahgunakannya, maka hal ini akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Walaupun terdapat banyak cabaran dalam melestarikan etika dan peradaban, tetapi para saintis harus bijak dalam membataskan syariat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Isu pertama adalah isu yang berkaitan tentang penyalahgunaan dalam usaha pengklonan dan kecerdasan genetik. Okey, pengklonan merupakan satu proses penghasilan serta penyalinan bagi mencipta satu spesies makhluk baharu daripada spesies makhluk yang sama dan telah tersedia ada melalui proses pengembangan sel-sel tertentu dan menggunakan cara-cara yang tertentu. Tujuan proses pengklonan ini adalah bagi menghasilkan produktiviti dalam bidang perindustrian, penternakan, pertanian serta perubatan. Usaha pertama dalam proses pengklonan ini dilakukan oleh seorang ahli embriologi daripada Scotland, iaitu Ian Wilmot. Ian Wilmot telah berjaya menghasilkan kambing biri-biri doli. Tetapi usaha ini telah disalahgunakan dan menular kepada aktiviti pengklonan manusia. Ianya berkaitan tentang etika dan menyentuh tentang fitrah manusia yang telah berumah tangga, iaitu yang telah hidup berpasangan, yang telah membina keluarga ataupun dalam arti kata lain yang telah berkahwin. Menurut Majlis Fatwa Al-Azhar, proses pengklonan manusia adalah haram dan perlu dihalang dengan apa cara sekalipun. Proses pengklonan manusia juga menjadikan manusia yang asalnya sebagai hamba yang dimuliakan di sisi Allah terhina apabila dijadikan objek penyelidikan yang akan menimbulkan pelbagai masalah sampingan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nordiana binti Abdul Halim. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isi perlumbaan senjata. Perlumbaan senjata merujuk kepada sikap suka menghasilkan senjata canggih dan dibuktikan kecanggihannya melalui ujian-ujian yang tertentu. Juga bertujuan untuk menunjukkan kehebatan sesuatu pihak kepada pihak yang lain. Secara tidak langsung, perlumbaan senjata juga telah banyak memberikan kesan buruk kepada kehidupan dunia. Antaranya ialah kemusnahan alam sekitar. Stesen jana kuasa nuklear merupakan penyebab utama penyebaran bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jika penyebaran bahan radioaktif dilakukan secara tidak terkawal oleh sesuatu pihak yang tidak bertanggungjawab, secara tidak langsung penyebaran ini dapat melakukan pencemaran air, udara dan darat. Seterusnya ialah mengancam kehidupan manusia. Antara kesan yang kita dapat lihat sehingga hari ini ialah pengeboman atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Meskipun pengeboman atom ini dilakukan
demi memastikan pihak Jepun menyerah kalah, namun ia telah meragut ribuan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Pada era pasca globalisasi ini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dapat kita lihat. Namun, jika teknologi ini disalahgunakan oleh sesuatu pihak yang tidak bertanggung jawab, ia dapat menceroboh mana-mana sistem maklumat ataupun data sulit sesuatu kerajaan atau negara. Akhir sekali ialah pelancaran satelit ketenteraan. Ia juga merupakan perlumbaan senjata di angkasa. Pelancaran satelit ketenteraan ini dapat memberikan kesan buruk di mana ia dapat menimbulkan perasaan curiga di antara mana-mana pihak kerana semakin canggih sesuatu satelit itu, ia dapat mengesan video masa sebenar, peta-peta pertempuran dan data-data yang ingin mereka sasarkan. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Antara cabaran kelestarian etika dan peradaban dalam bidang sains dan teknologi adalah kerosakan dan kepupusan alam sekitar. Seperti yang kita tahu, alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar merangkumi unit landscape yang berfungsi secara semula jadi tanpa pelibatan manusia, termasuk tumbuhan, haiwan, batu-bata dan sebagainya. Fenomena semula jadi pula merupakan fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air, iklim dan sebagainya. Berdasarkan poin saya yang pertama, ketakmakan manusia dalam mencipta teknologi yang canggih serta baharu membawa kesan yang mendalam kepada alam sekitar. Akibat daripada penciptaan teknologi yang baharu serta canggih dan tidak terkawal menyebabkan terjejasnya keseimbangan ekologi daripada kemusnahan habitat tumbuhan dan haiwan. Sebagai contoh, kelihatan haiwan buas berkeliaran di kawasan bandar. Hal ini berlaku kerana kurangnya sumber makanan akibat daripada terhapusnya habitat mereka di hutan. Tambahan lagi, nyawa haiwan tersebut di dalam bahaya akibat membawa ancaman kepada penduduk bandar. Seterusnya, berdasarkan poin saya yang kedua, kerosakan dan kepupusan haiwan berlaku akibat tiada pemeliharaan semula haiwan dan tumbuhan yang hampir pupus. Pemeliharaan diambil daripada perkataan pulih, iaitu menjaga, melindungi sesuatu supaya dalam keadaan baik. Sebagai contoh, pemburuan haram. Pemburuan haram merupakan satu aktiviti yang sering dilakukan untuk memburu haiwan yang hampir pupus, contohnya seperti gajah, tapir dan harimau. Gading gajah mendapat harta nilai yang tinggi di pasaran, menyebabkan haiwan tersebut sering diburu sehingga keadaan tidak terkawal. Selain itu, cabaran yang dihadapi adalah teknologi membawa kesan yang bahaya kepada benda hidup. Hal ini demikian kerana kemajuan teknologi yang digunakan membawa manfaat serta kemudaratan kepada benda hidup. Sebagai contoh, penggunaan racun serangga kepada pertanian. Racun serangga mampu membuatkan tumbuhan ataupun sayur-sayuran dalam keadaan cantik, akan tetapi membawa pencemaran air kepada tasik sungai. Racun serangga menyebabkan pembiakan bakteria di dalam air semakin pesat dan menyebabkan kandungan oksigen di dalam air semakin berkurangan. Perkara ini menyebabkan kehidupan akuatik seperti ikan dan tumbuhan dalam keadaan bahaya kerana tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Akibat daripada poin-poin sebelum ini menyebabkan kepupusan dan kerosakan alam sekitar semakin berleluasa. Justeru, kita hendaklah menjaga dan memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Rizal bin Zaini akan membentangkan isi yang keempat bagi cabaran kelestarian etika dan peradaban dalam bidang sains dan teknologi, iaitu penyalahgunaan teknologi ICT. Teknologi ICT atau dalam bahasa Inggerisnya Information and Communication Technology boleh ditarifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memaparkan maklumat. Menurut Ricardus Eko Indrajit, tidak dapat disangkal lagi bahawa satu daripada penyebab terjadinya era globalisasi lebih cepat daripada jangkaan semua pihak adalah kerana perkembangan teknologi ICT yang amat pesat. Perkongsian maklumat yang dahulunya mengambil masa yang lama, kini boleh disampaikan dalam sekelip mata. Bukan itu sahaja, kita juga boleh mengakses maklumat di bahagian dunia yang lain melalui satu jari sahaja. Lazimnya, teknologi ICT yang tercipta mempunyai tujuan dan sebab yang tertentu, yang mana antara asbab terciptanya teknologi ini adalah untuk membantu memudahkan manusia untuk mencetuskan kreativiti dan menjadikan manusia lebih efektif dan efisien dalam kerja. Seterusnya, kebocoran privasi akibat aktiviti pengintipan perlu dipandang serius oleh semua pihak. Aktiviti mengintip ini seringkali dilihat menggunakan pesawat udara tanpa pemandu atau lebih dikenali sebagai drone. Kebocoran data privasi boleh menjatuhkan maruah seseorang, menyebabkan fitnah dan mengancam keselamatan individu tertentu. Akhir sekali, penyalahgunaan ICT telah menyebabkan penghasilan laman web lucah dan permainan video yang ganas. Hal ini akan menyebabkan gejala sosial berleluasa. Sebagai contoh, kebanyakan permainan video zaman sekarang mempunyai unsur-unsur gangsterism di dalamnya. Sekiranya tidak dikawal, mereka akan bersikap demikian yang mana pada akhirnya akan melakukan jenayah. Oleh itu, gejala yang tidak sihat ini perlu dihentikan dengan setiap ibu bapa perlu mengawasi anak-anak mereka ketika menggunakan internet atau gadget. Jadi, jelaslah bahawa pengetahuan tentang etika dalam bidang sains dan teknologi amat penting supaya penyalahgunaan dalam teknologi ICT dapat dielakkan. Pencemaran ke atas teknologi ICT perlu dihentikan dengan segera kerana menyebabkan moral manusia runtuh, menggugat keharmonian negara dan merosakkan tamadun manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Tuntasnya, terdapat kebaikan dan keburukan dalam bidang sains dan teknologi yang boleh melanggar etika semasa. Seperti yang dijelaskan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, di mana isu ini masih hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat. Misalnya dalam isu penyalahgunaan dalam usaha pengklonan dan kejuruteraan genetik, kerosakan dan kepupusan flora dan fauna, perlumbaan senjata, serta penyalahgunaan ICT. Kita sebagai individu yang beretika dan bermoral seharusnya mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan kita seharian. Contohnya mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggung jawab, nilai harga diri, nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar, dan banyak lagi nilai yang boleh diamalkan. Sebelum saya membuat kesimpulan untuk keseluruhan topik ini, ada baiknya jika saya memberi contoh nilai yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Antara nilai yang boleh diamalkan ialah nilai bertanggung jawab. Kita sebagai individu yang bijak, perlulah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan baik, di mana kita boleh merancang masa depan supaya tidak menjejaskan kesehatan dan keselamatan diri, masyarakat dan juga negara. Umumnya kita mengetahui kebaikan dalam usaha pengklonan dan kejuruteraan genetik, misalnya dalam pertanian dan peternakan serta perindustrian dan perubatan. Kita juga ketahui bahawa GMO atau Genetically Modified Organism, di mana teknik ini mengubah bahan genetik ataupun DNA sesuatu organisme bagi menghasilkan sesuatu produk dalam masa yang singkat ataupun menghasilkan kualiti yang baik daripada induknya. Tapi hal ini menentang hukum alam, di mana ia dikatakan mengubah hasil ciptaan Tuhan. Jelaslah bahawa kita perlu bijak merancang masa depan
dunia kita supaya tidak menjejaskan keselamatan dan kesehatan semua. Selain itu, nilai yang boleh kita amalkan juga ialah nilai rasional, di mana kita mampu berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat membuat tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Individu seperti ini akan mengambil kira baik buruk sesuatu perkara sebelum membuat tindakan. Dalam bidang sains dan teknologi, terdapat isu mengenai penyalahgunaan ICT, di mana ada individu yang tidak bermoral dan beretika dan tidak rasional menyebarkan berita-berita palsu. Sama halnya dengan situasi kita sekarang ini, di mana dunia kita menghadapi pandemi COVID-19. Terdapat individu yang tidak rasional telah menyebarkan berita-berita palsu sehingga berita tersebut merisaukan dan mengelirukan rakyat. Hal ini sebenarnya adalah hal yang besar di mana ia boleh menyebabkan depresi dalam diri, apalagi keadaan kita pada masa tersebut telah berkurung selama 3 bulan. Maka kita perlulah menjadi individu yang bijak dan lebih rasional dalam melakukan sesuatu perkara. Secara keseluruhannya, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing agar isu ini dapat diatasi. Tiada angin masakan pokok bergoyang, jadi setiap perkara yang berlaku ada puncanya dan hasilnya akan mendatangkan kebaikan atau keburukan sesuatu perkara. Jangan sudah terantuk baru terengadah, kerana bumi adalah pinjaman Tuhan yang harus diwarisi dan jangan biarkan keinginan menguasai diri. Sekian, terima kasih.